Hai semua, Cikgu Najwa di sini. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan sambung bab 8 keradioaktifan di bawah subtopik 8.2 atom dan juga nukleus. Okey, untuk kita nak tahu dulu apa itu sebenarnya atom. Okey, atom sebenarnya adalah berasal dari perkataan atomus, okey, yang membawa maksud ianya tidak boleh dibahagi lagi. Okey, benda yang tidak boleh dibahagi lagi. Dan pada tahun 1808, John Dalton memperkenalkan teori tentang struktur atom. Okey, gambar di sebelah ini menunjukkan John Dalton. Dan menurut teori atom John Dalton ini, okey, atom adalah satu zarah yang terkecil dan tidak boleh dibahagi lagi. Dan selepas mengalami perkembangan sains dan sains telah berjaya menemukan bahawa zarah yang lebih kecil di dalam atom adalah proton, elektron dan juga neutron. Berikut adalah struktur atom di mana di dalam nukleus ada dua jenis zarah, iaitu zarah yang bercas positif yang dipanggil sebagai proton, manakala zarah neutral ataupun zarah yang tidak bercas dipanggil sebagai neutron. Okey. Jadi, untuk yang bercas positif, kamu kena ingat positif, proton. Okey, bercas positif. Manakala neutral yang tidak bercas, kita panggil neutron. Okey, tiada cas. Dan seterusnya adalah satu lagi zarah yang bercas negatif yang kita panggil sebagai elektron. Okey, elektron ini bercas negatif. Okey. Alright, jadi harapnya dapat ingat di mana dalam nukleus ada dua zarah, iaitu zarah proton, zarah yang bercas positif dan juga zarah yang tidak bercas, iaitu kita panggil sebagai neutron. Okey, dua zarah ini, proton dan juga neutron ini berada di dalam nukleus. Okey, berada di dalam nukleus. Okey, dan manakala zarah yang bercas negatif iaitu elektron berada di sekeliling nukleus ini ya. Alright, so bagaimana pembentukan ion positif dan juga ion negatif? Okey, apabila sesuatu atom itu sama ada dia menderma ataupun menerima elektron, atom tersebut akan menjadi zarah yang bercas. Alright, zarah yang bercas itu kita akan namakan ataupun kita panggil dikenali sebagai ion. Alright, jadi ion ini adalah sesuatu zarah apabila dia menerima elektron. Apabila dia menerima elektron. Berlaku perpindahan elektron sama ada terima ataupun buang elektron, atom tersebut terus kita panggil sebagai ion. Ia bermaksud zarah itu bercas. Okey, zarah itu bercas. Jadi macam mana nak tahu bagaimana ion itu boleh menjadi ion positif dan bagaimana pembentukan ion negatif? Untuk membentuk ion positif ataupun kita panggil juga sebagai cation, okey, iaitu contoh kita tengok di sini, alright, atom itu perlu menderma elektron. Atom perlu menderma elektron untuk membentuk ion positif ataupun cation. Okey, kalau kita tengok contoh di sini, atom natrium Na, kalau kita tengok bilangan neutron dia, okey, bilangan neutron 12, cas kosong kerana neutron adalah bersifat neutral, tiada cas. Proton, bilangan proton adalah 11, cas dia positif 11, elektron ada 11, jadi negatif 11 dan cas pada atom natrium adalah kosong.
Kerana bilangan bagi proton, cas proton dan juga elektron adalah sama. Jadi bila sama, tidak ada cas. Ia adalah atom. Okay, bagaimana boleh terbentuk ion positif ataupun kation? Jadi atom itu perlu mendermakan elektron. So kalau kita tengok contoh di sini, buang satu elektron. Apabila berlaku buang satu elektron untuk membentuk ion natrium, Na+. Kalau kita tengok zarah subatom yang baru, selepas terbentuknya ion positif ini, iaitu ion natrium, okay, kita tengok bilangan neutron adalah 12. Jadi cas memang kosonglah kerana ia adalah neutral. Proton 11, positif 11, okay, sama. Tetapi bila berlakunya buang satu elektron, okay, buang satu elektron dari sini, dari atom, dia akan menjadi elektron itu bila dari 11, okay, ini 11, buang satu elektron, dia menjadi 10. Okay, dan casnya adalah negatif 10. Casnya adalah negatif 10. Jadi yang berbeza adalah bilangan bagi elektron. Kerana elektron telah pun dibuang satu. Dan cas pada ion natrium yang baru adalah positif 1. Kerana proton ada 11. Elektron ada 10. Jadi cas pada ion natrium adalah positif 1. Dia lebih proton 1. So dia membentuk ion positif ataupun kita panggil juga sebagai cation. Jadi daripada atom natrium, bila buang elektron, dia akan membentuk ion natrium. Ion positif, cation. Jadi sebab itu ion positif ataupun cation ni untuk menghasilkan ion positif adalah sesuatu atom itu perlu mendermakan elektron. Okay? Mendermakan elektron. Jadi elektron satu dah dibuang. Okay? Didermakan. Alright? Dan kita tengok pula contoh kalau untuk membentuk ion negatif. Untuk membentuk ion negatif, okay, contohnya adalah atom klorin. Atom klorin Cl. Okay, bilangan neutron adalah 18 dan cas kosong. Bilangan proton adalah 17. So, casnya adalah positif 17. Bilangan elektron 17. Casnya adalah negatif 17. Dan cas pada atom klorin kosong. Sebab bilangan proton dan juga bilangan elektron adalah sama. Untuk atom, anda selalu kena ingat, atom bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Itu adalah untuk atom. Bila bilangan tidak sama, okay, sama ada lebih proton ataupun lebih elektron, dia menjadi ion, iaitu bahan yang bercas. Tetapi kalau bila bilangan proton dan juga elektron adalah sama, dia adalah atom. Tetapi bila ada berlaku lebihan sama ada proton ataupun elektron, dia akan menjadi ion. Okay, jadi kita tengok bagaimana sesuatu atom itu akan daripada atom menjadi ion negatif. Untuk menjadi ion negatif, atom itu menerima elektron untuk membentuk ion negatif yang kita panggil sebagai anion. Okay, dia menerima elektron. Menerima elektron. So, kalau tengok pada cas pada atom klorin kosong. Tetapi apa berlaku apabila atom klorin ini terima satu elektron? Jadi kita akan berlaku pertambahan elektron.
Kalau kita tengok di sini, bilangan neutron bagi ion klorin Cl negatif, okay, bilangan neutron adalah sama. 18 sama, charge-nya adalah kosong. Bilangan proton 17 sama dengan atom klorin. Okay, charge-nya adalah positif 17. Tetapi yang berbeza adalah bilangan elektron. Di mana untuk atom klorin, bilangan elektronnya adalah negatif 17. 17, bilangannya adalah 17. Jadi charge-nya adalah negatif 17. Apabila dia menerima satu lagi elektron, elektron yang baru akan bertambahlah. Bertambah satu. Jadi 18 bilangan elektron. Jadi charge-nya adalah negatif 18. Okey. Elektron tu dah ada 18. Jadi charge-nya adalah negatif 18. Jadi charge pada ion klorin, okey, charge pada ion klorin adalah negatif 1. Okey, negatif 1. Kenapa negatif 1? Sebab dia lebih elektron 1. Okey, ini 17 proton, elektron dah ada 18. So, charge ion klorin, okey, klorida adalah negatif 1. Sebab tu ditulis Cl negatif. Okey, negatif 1 kerana dia telah terima 1 elektron. Okey, dah ada lebih 1 elektron di sini. Jadi dia bercharge negatif.